Hadirin hadirat sekalian, salah satu daripada kegigihan setan adalah dia tidak akan berhenti daripada berusaha nak menjadikan seluruh amal ibadah yang penat-penat kita lakukan ini tak ada nilai di sisi Allah. Memang setan dia punya sebahagian daripada misi dan objektif dia adalah untuk menjadikan kepenatan kita macam tadi, maghrib kita buatlah banyak amal sekalipun, rupanya di sisi Allah tak ada harga, tak ada nilai. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala merakamkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, terdiri daripada syaitan, manusia dan juga jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mana kerja setan, manusia dan jin itu adalah untuk nak membisikkan kata-kata indah bagi memperdaya orang yang mendengar. Surah Al-An'am ayat 112. Maka salah satu daripada cara syaitan nak menjerumuskan kita ini ke dalam ibadah yang rosak adalah dengan membisikkan rasa ujub di dalam hati. Ujub ni tuan-tuan, rasa heran pada diri sendiri. Dia takjub. Heran dari segi apa? Dia rasa dia hebat berbanding dengan orang lain. Dan percayalah, ujub ini dia memang mencacatkan amal ibadah kita. Sebab itu kata Ibn Mas'ud, al-halaku fisnaini, kebinasaan manusia itu berpunca daripada dua faktor, al-qanutu wal-ujbu. Pertama sekali, orang yang putus asa daripada pengampunan Allah. Dia rasa macam, aku ni jahat sangat lah, Tuhan tak pandang muka aku ni, dah tua-tua baru nak tobat, Tuhan tak ingin agaknya. Dia underestimate, dia tidak memandang rahmat Allah itu luas. Itu boleh merosakkan. Yang kedua, al-ujbu, orang yang merasakan dia lebih baik daripada orang lain, lalu dia memandang remeh pada orang. Ini masalah. Jadi baik itu bagus, merasa baik itu yang masalah. Merasa kita lebih baik. Sebab itu dalam bahasa Inggeris ada satu perkataan dia panggil narsis. Narsis ni dia ada sejarah dia. Kenapa nama perkataan narsis ni? Orang yang terlalu kagum dengan kejayaan peribadi dia. Mungkin dia dari segi pendidikan, dia ada doktor, dia ada profesor, macam-macam, publicationnya banyak. Dia akhirnya dia, oh hebat betul aku, belum umur 50. Dia rasa itu rosak sebenarnya. Baik, itu orang putih panggil narsis. Narsis ni asal usul perkataan narsis daripada asal cerita zaman Yunani kuno. Ada satu kisah berkenaan dengan Narsisus. Narsisus ni cerita legenda orang putih lah. Dia berehat di tepi kolam, kemudian dia terlampak bayang dia sendiri di dalam kolam. Akhirnya dia jatuh cinta pada bayang dia sendiri, menyebabkan dia angau. Dia duduk tepi kolam, tak nak makan, tak nak minum. Akhirnya dia mati. Dan bila dia mati, dia berubah jadi bunga. Bunga tu bunga narsisis sampai sekarang. Betul, orang yang terlalu mengatakan dia ni lebih pada orang narsis kita panggil. Sebab itu Nabi pesan, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang boleh menjahanamkan kamu semua, kata Nabi. Pertama, syuhul muta'. Nombor 1, kedekut. Nombor 2, wahawa muttabi', terlalu ikut bisikan nafsu. Maknanya macam kita suka shopping online misalnya, ya. Buka satu, ialah orang sekarang shopping semua di telefon saja. Tengah dengar ceramah, bunyi Shopee, ting, bunyi. Ada barang baru pula dah. Buka sekejap, lawanya. Terus je beli. Jangan. Itu bisikan, dia memang nak kerja, nak menghabiskan duit kita. Nabi suruh lawan dulu. Kalau terlalu ikut, mati kita. Hawa muntabi', teringat nak makan itu, tengok iklan, sedap pula, suruh panggil Grab lah datang, wow. Jangan. Dia nafsu ni, dia jangan diikut. Bukan kata suruh buang, tidak. Hawa muttabi' ni terlampau diikutkan, kata Nabi. Dan yang ketiga yang boleh menjanamkan manusia, ijabul mar'i binafsih, orang yang kagum dengan kejayaan diri dia sendiri. Yang hadis riwayat Tabrani ada rekodkan dalam kitab Al-Awsat. Jadi ketiga-tiga jurang ini mesti dilawan. Kalau ada dalam diri tiba rasa nak kedekut je, lawan. Bila tiba dalam diri ada rasa nak meli je kerja, dia macam tak boleh duduk diam, lawan. Nak makan je, teringat ni ceramah pun, bila habis ceramah ni, pengurusi tak sebut pula ada makan tidak ke jemaah, semua orang makan saja. Jadi dia terlampau ikutkan muttabi', terlampau ikutkan.
Dan dia menjahanamkan ketiga Nabi suruh lawan. I'jabul mar'i. Bila kau dah rasa kagum dengan kejayaan kau, bukan kejayaan orang, maka mesti mau lawan. Jangan belagak. Kalau ketiga-tiga ni kita ikut, kita akan jadi orang belagak. Sesama kita janganlah bongkak. Usah dia bangga harta yang banyak. Kalau berpangkat pun jangan belagak. Supaya pergaulan sama kita tidak akan rosak. Orang menyampah kalau orang terlampau. Pas dia, cerita hal dia, menyampah kalau orang mendengarnya. Sebab itulah rasa ujub ini seburuk-buruk sifat dan amat tercela di sisi Allah. Bahkan ujub ini kalau ada dalam hati kita, dia akan merosakkan. Sebab sampai satu peringkat, kita bukan sekadar merasa kita lebih baik daripada orang, bahkan sampai to some extent, kita akan rasa kita je layak masuk surga, orang lain tak. Itu kemuncak kesombongan. Iaitu kita yang sedang berada di surau, ahli ibadah, kalau datang perasaan ujub, kita lebih hina daripada orang yang tak datang surau. Kita rasa, tengok aku, datang surau, orang lain dia nak datang. Dia kagum dengan diri dia. Orang kagumlah dengan orang lain, jangan kagum diri sendiri. Allah larang. Lepas itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanin taqa. Jangan kau merasa kau lah yang paling suci, bersih, tulus, mulus, kudus. Tidak boleh merasa kita paling baik. Kerana aku, kata Allah, lebih kenal siapa yang lebih takwa antara kamu. Suratul Najmi ayat ke-32. Sebab itu kalau kita kaji, mengapakah iblis yang dulunya begitu mulia, rajin bertasbih, rajin beribadah kepada Allah di dalam surga, dan dia menjadi ketua kepada para malaikat, tapi akhirnya dia diusir oleh Allah daripada surga dan dikutuk sampai kiamat. Why? What is the because? The because is kerana iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Itu je problem dia. Tak ada problem lain. Allah rekodkan dalam Quran. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa sebab kau tak nak hormat kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri, iaitu Adam? Astakbarta, kau ingat kau dah besar? Kau ingat kau ni dah banyak pangkat besar sangat? Am kunta minal alin, engkau rasa engkau dah tinggi sangat ke kedudukan? Itu bahasa Allah Ta'ala tu. Iblis, apa hal? Kau ingat kau best sangat ke? Itu bahasa kita orang mana gila. Kau ingat kau best sangat ke? Kau ingat kau hebat sangat ke? Tapi iblis ni memang netizen sejati agaknya. Qala ana khairun minhu. Ya, saya lebih baik daripada Adam. Selamba depan bos cakap macam tu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ni dibuat daripada api. Mamat ni buat pada tanah, orang pijak. Hello, katanya. Excuse me, takkan saya nak hormat orang macam ni? Saya grade 52, mangku 54. Ini grade 19. Mana boleh saya tabik dia? Seolah-olah begitulah. Itu je perangai iblis. Bukan ada masalah besar sangat. Tapi apa reaksi? Ialah reaction Allah Ta'ala atas sikap iblis itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Kalau begitu wahai iblis, nyah kamu daripada surga ini. Sesungguhnya kamu aku kutuk sampai bila-bila? Sampai hari pembalasan. Ini Allah rekodkan dalam surah Sad ayat 75 sampai 78. Maka iblis dia merasa dia paling baik, dan dia menganggap Adam lebih rendah daripada dia. Sebab itu agama kita sangat jaga bab ujub ini. Kita mungkin sekarang merasa kagum dengan kebaikan kita boleh datang surau. Mula-mula je. Mula-mula kita kagum benda kecil-kecilan dulu lah. Dapat datang surau, dapat semayang soh depan, dapat berpakaian ikut sunnah Nabi. Lepas tu kita dah start memandang dengan jelingan mata bagi orang yang tak datang. Tengok ni semua ni tak datang. Apa orang pencen-pencen tak datang surau. Dia dah start merendah-rendahkan orang. Sampai satu peringkat, ni semua kalau mati masuk neraka semua ni. Dia dah jadi setaraf dengan iblis saja. Sebab itu hati-hatilah dengan permainan syaitan ini. Dia membisikkan di telinga kita, ujub itu berbahaya. Itu dalam bab ibadah. Kalau dalam bab keilmuan, ustaz penceramah, dia berceramah sampai satu peringkat dia merasa dia paling baik berbanding dengan orang yang mendengar ceramah. Huru-hara lah ustaz tu nanti.
Dia merasakan keluarga dia, keluarga paling jadi keluarga tauladan di Malaysia berbanding keluarga orang lain. Suami dia lah yang paling soleh, isteri dia lah yang paling solehah, anak dia yang paling soleh, anak ni yang paling solehah. Oh, hancur. Kehancuran bermula dengan terlalu kagum dengan diri sendiri.